cabaran menjaga anak sindrom Hunter ini. Ini dia dua ibu bapa bersama dengan anak mereka. Saya nak perkenalkan di hujung sana kita ada Puan Ruby Ahmad. Ibu kepada Ahmad Adam Syarin dan juga Muhammad Arman Syarin bersama kita hari ini dan juga Cik Syarin Abdul Rahman bapa kepada mereka. Selamat datang. Selamat datang. Terima kasih. Yang pertama terima kasih sangat sebab sudi bersama kami. Kita faham ada cabarannya tapi ini mungkin untuk manfaat semua kan. Tapi kita perkenalkanlah ini Adam kan. Betul. Abangnya berusia 13 tahun. Betul. 13 tahun dan di sana adalah Armana. Dia yang paling seronok tau. Masuk TV. Betul. Berusia 9 tahun. Betul. Okey. Ini adalah sindrom Hunter. Kalau kita nak sebut nama yang tadi, Rena, kalau boleh sebut sekali lagi. Mucopolysaccharidosis. Okey. Tahap kedua kan. Betul lah. Okey. Ni jarang jumpa ni. Kita nak berbicara pun kita bukan pakar tapi dalam masa sama kalau dikongsikan pengalamannya ketika mengetahui kedua-duanya mempunyai sindrom Hunter ni. Cik Syarin. Okey. Pertama kali saya mengucapkan terima kasih kerana menjemput kami sekeluarga untuk memberi berkongsi pengalaman dan berkongsi tentang penyakit jarang jumpa Hunter syndrome. Pada mulanya anak saya Ahmad Adam lahir, kita anggap dia sebagai anak yang normal. Okey. Dan dari segi fizikal kita tak nampak apa-apa ketidaknormalan dekat dia pada asalnya. Okey, sehinggalah cuma dia development atau dia punya pertuturan ada masalah lah. Maksudnya sampai ke tahun kedua dia masih belum dapat bertutur. Okey. Jadi kita cuma pada masa tu sebagai new parents kan. Jadi kita punya concern pada masa tu cumalah pada adakah Adam ni pengidap autism. Betul. Itu sahaja semua orang akan fikir macam tu. Jadi pada tahun 2013 kita ambil keputusan untuk diagnose Ahmad Adam sama ada dia betul ke tak ada autism pada masa tu. Jadi pada masa tu selepas kita diagnose dan kita dapat pastikan dia memang ada autism lah pada masa tu. Jadi pada masa tu bila kita mendapat result, bila kita mendapat keputusan yang Adam tu pengidap autism, kita rasa macam okey, apa yang kita sangkakan sebelum ni betul. Okey. Tapi sangkaan kita tidak sampai ke situ. Pada tahun berikutnya, pada tahun 2014 kita diuji lah. Maksudnya pada masa tu kita mendapat tahu daripada satu rawatan yang kita pergi ke satu hospital kerajaan pada masa tu dan dia menasihati kita untuk melihat dengan lebih detail lagi apa masalah sebenarnya dengan anak kita. Jadi daripada situ kita baru dapat tahu yang Adam ni bukanlah setakat ada autism. Dan daripada situ juga pada hari itu juga kita tahu penyakit jarang jumpa Hunter syndrome. Dan selepas Adam berusia 5 tahun baru dapat mengenal pasti yang ada sindrom Hunter. Sebagai ibu pastinya ini satu perkara yang sukarlah untuk diterima, apatah lagi kedua-dua anaknya kan. Mungkin Puan Ruby sendirilah bila dah dikabarkan oleh doktor yang anak didiagnose dengan sindrom Hunter ini, perkara pertama terlintas pada fikiran Puan Ruby. Seperti apa yang di-share oleh husband saya tadi kan. Mula-mula kita lebih kurang macam self-diagnose. Zaman sekarang semua teknologi kan. So saya dapat baca pasal penyakit Hunter syndrome ini di internet, di mulai Google. So mula-mula saya ingat lagi lah, if saya recall balik, saya Google dan saya nampak gambar kanak-kanak penyakit ini sebab dia orang ada features yang sama. So first thing saya kata, samalah muka anak-anak ni. And until lah saya baca kepada dia punya side effect dia. Pertama sekali yang benda yang saya rasa sampai sekarang saya trauma, pertama sekali adalah no cure. Dia tidak ada tak ada rawatan, tak ada cure lah untuk penyakit ni. Dan kedua ialah budak-budak ni tak akan menjejaki adulthood, zaman dewasa lah. So as a parent yang kita time tu muda, and saya ada anak yang pertama dan anak yang kedua pun at that time pun bila kita dah tahu tu, kita dah tahulah CP-CP dia macam tu. So saya memang at that time saya rasa memang saya dah give up hope. And then hari tu juga saya rasa macam hidup kita betul-betul berubah. So macam saya nak kata kita cool, boleh terima benda tu, tidak. Memang masa untuk nak betul-betul redha.
I would say about 6 bulan. Betul-betul pasal 6 bulan. Ya, sangat susah nak kita terima because every parents kita nak anak kita normal. Benda tu adalah satu perkara yang sangat normal kepada semua parents. You kahwin, you dapat anak, and then anak you akan besar. Tapi untuk kes saya bukan satu, tetapi 2. Yang lebih sedihnya dalam kes anak saya bila dia first diagnose dekat hospital yang Sungai Buloh tu kan. Doktor tu tanya yang pertama sekali, adik dia muka sama ke? Time tu saya masih denial lagi. Saya masih kata, okey tak apa. Doktor ni apa dia tahu? Sebab time tu saya tak tahu langsung pasal penyakit ni. Kita tak pernah dengar. If kita orang lebih kurang beritahu macam penyakit Down syndrome is a very common penyakit. Semua orang tahu. Tapi bila dia tanya penyakit macam tu, saya memang try to very resistant. Kata, tak mungkinlah anak saya, tak mungkinlah anak saya. And bila dia bagi tahu anak saya yang kedua pun macam tu, saya memang orang kata give up hope jugalah. Mana parents yang boleh dengar benda-benda macam ni kan? Mereka didiagnosis dalam jangka masa yang sama? Lebih kurang jangka masa yang sama. Lebih kurang. Ada satu perkabaran untuk kedua-dua. Anak-anak ni adalah anugerah kan? Betul. Pekerjaan dalam membesarkan. Dan ini hanya kalian je yang boleh mengetahui. Siapa sangka kan? Betul. Apa sebenarnya untuk pemahaman semua yang dialami oleh kedua-dua anak ini? Bagaimana rutin mereka? Apa perbezaannya daripada yang lain? Kalau boleh dikongsikan. Sebab macam sekarang ni, nampak tak selesa ni macam mana keadaannya? Kalau nak bagi penjelasan mungkin terlalu kompleks untuk saya untuk nak explain terlalu details. Tapi saya boleh singkatkan di mana penjagaan untuk dia seolah-olah kita macam menjaga seorang baby tapi dalam period yang panjang, jangka masa yang panjang. Sebagaimana pengurusan bilik air, untuk bagi makan, kita sampai sekarang pun masih kita uruskan benda tu sampai sekarang. Jadi itu bukan setakat itu saja, maksudnya dan disebabkan dia pun fizikal dia pun tak sempurna. Jadi pergerakan dia pun kita still kena membantulah. Jadi orang kata memang sentiasa kena dalam penjagaan pantau. Cik Sharin dan juga Puan Ruby kedua-duanya bekerja atau bagaimana? Ya, betul. So, jadi waktu bekerja bagaimana keadaan siapa yang menjaga adik Adam dan juga Arman ni sendiri? Terima kasih. Sebelum pandemik memang kita hantar ke Taska, tapi lepas mereka dah berumur 12 tahun macam ni, kita pun choose untuk mengadakan pengasuh yang jaga mereka di rumah. Sebab satu fakta mengenai anak-anak syurga ni lah kan, tak semua orang boleh jaga. Setuju? Tak semua orang boleh jaga. And saya sebagai parents, kita kalau ada baby 1 to 3 years kita boleh jaga lagi lah. Tapi bila kita dah 13 tahun menjaga benda yang sama, ulang dan ulang benda yang sama, walaupun kita ada pengasuh ke, tak ada pengasuh ke, balik tu still kita tak akan punch out lah tanggungjawab kita sebagai seorang parents. So memang penat lah sebenarnya. Tapi orang kata masing-masing dalam dunia ni ada cabaran kita lah kan. Betul. Untuk pendapat saya ini bahagian kita. Ini bahagian kita. Kita tak tengok dia sebagai OKU atau semua. Kita tengok dia sebagai perbezaan. Dan perbezaan anak dan anugerah. Dia hanya berbeza daripada yang lain sahaja. Jadi dengan perbezaan tu kita kena tahu macam mana untuk menguruskan dia. Setuju. Cik Sharin, Puan Ruby, Adam dan juga Arman sangat behave lah. Saya sangat Alhamdulillah suka kedua-duanya. Kalau nak minum air boleh minum air. Sebab kita nak bersama dengan Profesor Dr. Tong Miao Kiong, pakar kanak-kanak daripada Genetik Klinikal bersama kita secara panggilan video. Prof, kalau boleh dengarkan kami, mungkin tadi ada perkongsian yang dibawa oleh kedua ibu bapa ni bersama dengan Adam dan juga Arman. Prof juga ada artikel berkaitan dengan genetik sindrom Hunter ni. Mungkin pemahamannya Prof secara ringkas, apa sebenarnya sindrom Hunter ni, Prof? Prof, kita tak berapa dengar. Kalau boleh onkan mic itu, Prof. Ya. Okey, boleh. Prof, boleh teruskan. Silakan. Teruskan, ya. Okey. So, seperti Cik Syarif cakap tu, MPS tahap 2 ni ataupun sindrom Hunter ni jarang jumpa lah. Ya, mungkin dalam sekadar dalam 100,000
anak tu yang dilahirkan. Wow. Masalah dia adalah berkenaan genetik, iaitu kekurangan enzim yang penting dalam badan kita untuk mengurangkan kesakitan penyakit tersebut. Iaitu bila dia ditekan tu selalunya lambat sebab dia penyakit gejala tu dia slow, dia progresif. So selalunya contohnya macam sendi badan dan muka dia. So, semua tu berlaku secara slow ataupun perlahan. So, ramai termasuk doktor pun kadang-kadang tak perasan dia ada sindrom Hunter. Cuma bila dah lambat, mungkin dah setahun, 2 tahun, barulah terasa mereka muka mungkin tebal sikit, ataupun mungkin bengkak, ataupun sendi dia keras, ataupun dia ada masalah pendengaran, masalah pembelajaran dan sebagainya. Okey. Baik, doktor, kami juga difahamkan bahawa sindrom Hunter ini lebih terjadi kepada anak-anak ataupun kanak-kanak lelaki. Mungkin doktor boleh kupaskan daripada sudut ini, doktor. Silakan. Okey. So, bagi orang yang faham genetik ni, kita manusia ni memang ada kromosom X dengan Y. So, genetik tu adalah kedudukannya pada kromosom X. Dalam bahasa Inggeris tu dia kata X-linked lah, atau berkait dengan kromosom X, iaitu dibawakan oleh selalunya oleh perempuan, wanita. Tetapi sebab lelaki tu cuma satu X sahaja, yang lain tu XY kan. So kalau genetik pada kromosom X tu tidak berfungsi dengan elok, maka dia akan dapat penyakit sindrom Hunter. Untuk membawa wanita pula, contohnya ibu seseorang sakit, dia mungkin tiada simptom ataupun tanda penyakit langsung sebab wanita tu dia ada 2 X kan. Walaupun satu X tu tidak berfungsi, dia ada satu lagi X tu yang berfungsi dengan baik, maka tiada ciri-ciri pada ibu ataupun wanita. Tetapi ada juga wanita yang kurang nasib baik, walaupun dia ada satu X yang normal, ada juga wanita yang ada ciri penyakit tersebut. So itu maksud dia berkait dengan kromosom X. Baik, itu sikit penjelasan dari sudut saintifiknya. Prof, juga kita nak dengarkan daripada kedua ibu bapa ini, sekarang ini apa yang perlu dilakukan dari sudut rawatan ataupun penjagaannya? Masih lagi perlu refer kepada pakar atau bagaimana, Adam dan Arman? Betul. Kita perlu sebab dia menjalani rawatan mingguan, dinamakan sebagai enzyme replacement therapy. Jadi kita setiap minggu kita akan ke Pusat Perubatan Universiti Malaya untuk mendapatkan rawatan tu. Setiap minggu. Setiap minggu. Wow. Satu cabaran yang sangat besar. Prof, kalau boleh Prof kongsikan, tadi Puan Ruby ada menyentuh tentang bahawa penyakit ini tidak ada penawarnya, tetapi pasti ada rawatan untuk melambatkan. Bagaimana mungkin pandangan daripada Prof sendiri? So, penyakit ini dulu kita memang tak ada rawatan, tapi sekarang ni kita ada 2 option. Option yang selalu yang dipilih adalah dengan cara terapi penggantian enzim. Seperti yang saya katakan tadi, sebab penyakit genetik itu mengurangkan penghasilan enzim dalam badan kita tu, maka rawatan dia adalah dengan memasukkan enzim yang kurang tu pada tubuh badan pesakit tu melalui injection setiap minggu lah. Ini dapat menggantikan enzim yang tak cukup dalam badan dia. So we call this enzyme replacement therapy. Satu option lagi untuk anak-anak kalau dikesan pada peringkat awal adalah pemindahan sumsum tulang. Cara rawatan ini pun boleh dipakai, tetapi ada kesan-kesan juga sampingan akibat pemindahan sumsum tulang itulah rawatan. Okey.